maka Allah Ta'ala suka hamba dia bertaubat. Kata di para ulama, bagaimana nak bertaubat kalau tak ada dosa? Maka di sinilah kita kata wujudul sebab, adanya musabab. Adanya sebab. Ada taubat dengan sebab ada dosa. Cuma kita hari ni, tuan-tuan jangan duk fikir, saya nak taubat apa saya tak ada dosa? Janganlah, ya Rabbi. Kita ni kalau tak ada dosa yang zahir, dosa yang batin. Dengki dengan orang, hasad dengan orang, macam-macam lagi kita punya perangai, kita mengatakan kita tetap berdosa. Nabi SAW ajar kepada kita setiap hari, Nabi kata apa? Aku beristighfar, bertaubat, Rabbighfirli wa tub alayya. 70 kali, ada setengah riwayat kata 100 kali. Nabi kita bertaubat, nak ajar kepada kita, hei umatku, aku yang tak berdosa beristighfar, kamu yang confirm berdosa tak mau istighfar. Kita kata Masya Allah, hebatnya kita. Allahu Akbar. Kerana itu kata sebahagian ba'dul arifin, sebahagian ulama-ulama yang kenal Allah, dia kata apa? Lau lam takunit taubah. Andai kata sifat taubat, bertaubat itu bukan suatu yang Allah Ta'ala suka, nescaya Allah Ta'ala tak akan uji bala kesalahan ke atas makhluk-makhluk yang dimuliakannya. Siapa dia contohnya? Nabi Adam AS. Adam, datuk kita, orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia terjebak dengan dosa. Peringkat awalnya Allah kata apa dalam surah Taha, thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah ijtabahu, Allah Ta'ala pilih dia. Fataba alaihi, Allah Ta'ala ajar kalimah, maka dia bertaubat. Rabbana zalamna anfusana. Kemudian fataba alaihi, Allah Ta'ala terima taubat. Wahada, tunjuk jalan. Ini para jemaah sekalian, itu kata di para ulama, kalaulah Tuhan tak suka tengok hamba dia bertaubat, nasaya dia tak akan beri dosa kepada hamba dia. Maka fakamalul adami, kita nak jadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, hendaklah sentiasa bertaubat kita daripada dosa-dosa kita. Bertaubat daripada dosa dengan taubatan nasuh, sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama. Cara kita nak taubat itu ada 3, ada 4. Yang pertama sekali, berhenti daripada buat dosa. Aku taubat, ya Rabbi. Satu. Yang kedua, menyesal daripada dosa-dosa kita yang lepas. Yang ketiga, berazam, Allah ya'ud, tak akan buat lagi benda tu. Itu nama dia taubat. Yang keempat, sekiranya dosa dengan makhluk, dengan manusia, maka kita kena hantar balik barang, kena minta maaf, kena bayar hutang dan macam-macam lagi lah. Kaedah-kaedah yang telah digariskan. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam bab taubat, saya sudah kuliah panjang dalam kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati ataupun kitab Bimbingan Mukmin, sudah panjang di sana. Ataupun kitab Maqasid, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tuan-tuan boleh tengok, panjang perbahasan. Baiklah para jemaah sekalian, mana Allah SWT sifat dia suka kepada hamba dia bertaubat, maka diletakkan di hadapan mereka itu berdosa. Dalam hadis itu yang Nabi kata, laulam tuznibu, andai kata kamu tidak berdosa. Tanda hadis ni tuan-tuan, laulam tuznibu, kalau kita ni tak ada dosa langsung, la zahaballahu bikum, Allah Ta'ala akan hilangkan kamu. Wala ja'a biqaumin yuznibun, akan datang kaum yang berdosa, fayastaghfiruna, mereka minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Hadzal hadis rawahu Muslim, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Baik, itu yang pertama, tanda dia berlakunya dosa ini sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suka tengok hamba dia bertaubat. Yang kedua, kita ambil setakat mana sempat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka menganugerahkan limpah kurnianya, nikmatnya kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala suka, yuhibbu an yatafaddala alaihim. Allah Ta'ala nak beri anugerah, limpah kurnia, nikmat dia, kemuliaan dia, dia beri kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia. Maka diberinya manusia ini
sebagaimana kata di para ulama, min a'zami anwa'il ihsan. Tanda tuan-tuan, di antara sifat ihsan, sifat kebajikan yang besar, iaitulah an yuhsina ila man asa. Kita buat baik kepada orang buat tak baik kepada kita. Tuan-tuan, bila sebut ayat ni rasa ramai yang senyum seorang. Di antara kebajikan yang besar, jenis ihsan dan kebajikan yang besar itu apabila kita mampu buat baik kepada orang yang buat tak baik kepada kita. Kita jadi macam pokok. Pokok yang berbuah, kita pergi bawah pokok, kita lontar dengan batu. Betul? Pam. Batu campak ke lain, pokok jatuhkan buah kepada kita. Itu ibarat kata orang buat tak baik kepada kita, kita buat baik kepada orang. Kita lontar dengan batu, dia campak buah. Tapi kalau pelontar tu tak pandai, dia lontar dengan batu kena dahan, batu tu kepala atas kepala dia. Itu bukan salah pokok, salah awak. Kenapa pergi lontar dahan? Orang suruh lontar buah, kan? Maka sifat ihsan yang terbaik, ya'fu amman zalam. Memaafkan orang yang buat kezaliman kepada kita, kita kata kita maafkan. Wa yaghfir liman aznaba. Memberi keampunan kepada orang yang berdosa kepada kita. Allahu Akbar. Dan menerima keuzuran apabila orang itu minta uzur. Maaflah Syekh, saya tersalah. Maaflah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan hamba-hamba dia, menggalakkan hamba dia supaya bersifat dengan ni, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang boleh menahan kemarahan, boleh memaafkan orang, itu sifat Allah Taala galakkan kita supaya melakukannya. Maka Allah lebih tinggi daripada itu, sangat memaafkan hamba dia. Baru je Ramadan yang lepas, kita bermunajat pada malam-malam akhir Ramadan dengan doa yang Nabi kita selalu ajar kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, nak kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau al-afu, pemaaf, suka memaafkan hamba-Mu. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Allahu Akbar. Maka sifat Allah Ta'ala al-afu, dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk, oleh anak Adam, bila kita menyesal, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allah Ta'ala akan ampunkan. Sehingga para ulama hadis berbincang, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Aisyah minta dengan Nabi supaya ajarkan kepadanya doa untuk apa? Untuk dibaca pada malam yang begitu besar. Tiba-tiba Nabi ajar 2 patah je. Innaka afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sepatah je minta. Mu pemaaf, suka maafkan, maafkan aku. Kenapa Nabi tak ajar sampai boleh 2 muka surat permohonan? Kita yang tak faham ni, begitulah kita kata. Sepatutnya Nabi ajar 2 muka. Dah. Kertas A4 3 muka. Baru puas hati nak munajat ni. Rupa-rupanya kalam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil jawami'ul kalim. Nabi kita mempunyai kalimat yang pendek, makna dia panjang.